gadget-gadget yang boleh diperolehi. Malah di kedai-kedai gadget berhampiran korang juga ada. Hai, selamat bertemu kembali. Terima kasih kerana sudi menonton channel YouTube aku. Okey, pada kali ini aku nak berkongsi cerita ataupun nak share pada korang bagaimana seorang YouTuber merakamkan video atau gambar mereka menggunakan gadget-gadget yang tertentu yang akan digunakan untuk merakam momen-momen ataupun merakam video-video bagi mereka mendapatkan konten yang menarik. Bendanya simple sebab sekarang ni kita pada dunia teknologi yang serba canggih, serba moden, jadi sebenarnya tak susah untuk korang dapatkan gadget-gadget ni. Malah di internet juga boleh dibeli secara atas talian dan banyak laman web seperti Shopee, Lazada dan sebagainya. Di situ terlampau banyak gadget-gadget yang boleh diperolehi. Malah di kedai-kedai gadget berhampiran korang juga ada. Cuma tak semuanya yang kita perlukan terdapat pada kedai-kedai tertentu. Tapi sebaiknya korang boleh perolehi gadget tersebut di kedai-kedai online ataupun atas talian. Okey, antara yang aku nak kongsi pengalaman yang aku gunakan, yang biasa aku gunakan untuk merakam momen-momen ataupun mencari konten yang aku buat sendiri, antaranya ialah kita mesti ada monopod. Okey, monopod ni, yang ini biasa digunakan untuk kita merakamkan momen secara bergerak dan lebih kepada kaedah selfie. Okey, dan monopod ni macam biasalah, korang boleh panjangkan, pendekkan. Okey, dan yang aku pakai ni dia ada satu remote. Remote ni kita boleh gunakan secara bluetooth untuk merakam gambar dari jauh. Okey, dan seterusnya ada juga beberapa kamera yang aku gunakan sebagai aksesori untuk backup supaya gambar yang kita dapat tu yang gambar yang kita rakam kita dapat dalam pelbagai view, supaya nanti masa kita balik untuk kita hasilkan sebuah video yang menarik, kita ada angle-angle tertentu, tak terlepas angle-angle yang kita perlukan. Dan antaranya ini adalah kamera yang kecil macam ni. Kalau biasa orang yang ada duit, dia akan beli GoPro lah. Yang ini aku dah beli lama dah ni, dah lama. Kemudian bagi mereka yang berkemampuan ataupun mempunyai modal yang besar, korang boleh cuba menggunakan DSLR. Okay, ini adalah kamera DSLR. Okay, ni aku bagi contoh. DSLR ni kebiasaan digunakan oleh jurugambar yang sangat profesional, yang mahir dengan penggunaan kamera, bagaimana mereka membuat setting, okay, untuk dapatkan view yang cantik ataupun pencahayaan yang menarik untuk sudut-sudut tertentu. Okay, dan kamera ni yang pada aku adalah model Nikon D300S. Okey, model ni memang boleh tahan harganya. Aku beli ni lebih kurang dalam 6 tahun dulu. Harga masa tu sekitar RM8,000. Okey. Ini tak semua DSLR boleh merakam gambar, tapi korang kena study lah. Dan kalau yang terkini DSLR ni antaranya yang cantik Canon M50, M50. Yang itu antara yang latest update yang aku tengok. Kebanyakan YouTubers daripada luar dan juga yang di Malaysia, mereka banyak menggunakan kamera jenama Canon M50. Okey, yang ini sebenarnya dah hampir rosak dah pun. So aku tak gunalah. Kalau benda ni elok, sebenarnya gambar lebih cantik lagi menggunakan kamera Nikon ni.
Okey, seterusnya uh, kalau kita membuat rakaman di luar, kebiasaan kita memerlukan mikrofon ataupun klip mikrofon supaya suara kita dapat ditangkap ataupun direkam dengan jelas. Okey. Sekiranya kita pakai menggunakan kamera ataupun handphone yang biasa, kita boleh juga merakam, tetapi suara kita tidak berapa jelas kerana mikrofon yang terdapat pada kamera ataupun pada handphone kalian biasanya akan merakam keseluruhan situasi, bunyi angin, bunyi kenderaan dan macam-macam lagi. So aku cadangkan korang mesti ada gadget ni berupa clip mikrofon macam ni, okey, contohnya macam ni, dan ataupun ni wayar ni panjang sikit, okey. Benda ni aku beli ada tiga jenis dan satu yang tengah aku pakai ni. Kenapa aku beli banyak jenis? Yang pertama, aku tengah mencuba ataupun R&D, okey, try error, yang mana mikrofon yang boleh mendapatkan rakaman yang berkualiti dengan suara yang begitu jelas dan mudah untuk kita buat rakaman. Sebab ada setengah mikrofon yang di luar sana yang terdapat di pasaran, memang harganya sangat murah, tetapi kualiti untuk merakam tu tidaklah seperti mana yang kita nak. So korang kena study, kalau boleh buat research, buka saja di YouTube, tengok video-video berkenaan dengan gadget-gadget yang digunakan oleh para YouTubers, bagaimana mereka menggunakan, memilih jenama yang sesuai untuk YouTube seperti kita yang baru. Okey. Dan yang seperti yang aku tunjukkan tadi, ini wayar panjang. Tujuannya adalah supaya apabila aku ingin merakamkan momen-momen dengan berserta dengan rakaman interview, aku boleh ambil dari sudut yang agak jauh. Kalau mikrofon ni pendek, contoh macam ni pendek, so aku tak dapat ambil view secara keseluruhan. Jadi aku terpaksa gunakan alternatif, cari lagi satu yang panjang. Tak mahal pun, yang ini lebih kurang dalam 40 ringgit lebih. Gunakan yang panjang, so aku dapat ambil view daripada jauh, keseluruhan view interview ataupun apa saja yang kita inginkan. Okey. Dan korang tahu tak macam mana untuk kita menghasilkan rakaman secara studio? Okey, yang mana selepas kita keluar mengambil gambar secara outdoor, kita merakamkan momen-momen yang kita nak, kemudian bila kita balik ke studio ataupun balik ke rumah, selepas kita siapkan satu scene cerita, scene video, kemudian kita mahu masukkan suara latar. Okey, bagi mendapatkan suara latar yang menarik, aku cadangkan korang perlu memiliki satu gadget yang dipanggil sound card. Di luar terdapat banyak jenis sound card, tapi yang apa aku gunakan adalah jenis yang macam ni. Okey, yang aku tengah gunakan sekarang ni, nak angkat tak boleh sebab tengah record. Dan satu lagi, korang perlu ada condenser mic. Okey, ataupun mic condenser, salah satulah. Tujuan dia sebab condenser mic ni mempunyai kualiti rakaman yang lebih baik berbanding dengan mikrofon yang lain. Kerana kebanyakan studio-studio rakaman, kalau korang perasan, artis-artis rakaman, mereka menggunakan mic jenis condenser. Yakni mikrofon ni akan menangkap suara dengan menapis bunyi-bunyi yang tidak diperlukan. Okay, walau bagaimanapun, sekiranya korang ingin lebih dapatkan hasil yang lebih menarik, perlulah ada software bersamaan dengan mikrofon ni supaya apabila suara tu dapat korang rakam, simpan ke dalam komputer, kemudian korang boleh tapis.
boleh tapis, boleh buang apa yang sepatutnya. Macam aku gunakan yang biasa saja, asal ada bunyi, asal boleh dengar, aku gunakan. Okey. Yang tu pun sebenarnya tak berapa mahal dan okey, sebelum aku lupa, ni ni adalah aku punya condenser mic yang ada di rumah. Okey, yang aku gunakan apabila aku membuat rakaman suara latar. Okey. Seterusnya, antara gadget-gadget yang korang perlu ada semasa membuat rakaman YouTube ataupun mengedit video YouTube adalah ini dia, headset. Okey. Headset ni digunakan untuk mendengar kembali rakaman suara yang korang buat ataupun video yang korang rakam, agar apabila kita nak mengadunkan, menghasilkan sebuah video, suara-suara ataupun audio yang kita perlukan itu ada, dan tidak kata orang tu, suara yang kita perlukan tu ada dan tidak slack lah ataupun tak datangkan masalah teknikal pada kemudian. Sebab sekiranya korang dah penat-penat, keluar habis modal, habis minyak, masa, tenaga merakam, tiba-tiba balik audio tu tak ada. So dah satu kerja kena keluar balik, buat balik rakaman, cari balik angle. So benda tu akan menyusahkan korang. So guna je benda ni untuk kita mendengar balik. Dan make sure headset yang korang cari perlulah ada sedikit kualiti. Tak perlu mahal-mahal, 300-400, memadai, kos dalam 100 ke bawah, 70 ke 80 pun dah okey. Janji korang boleh dengar suara bass yang sangat menarik. Paling mudah tanya kedai, cakap dia saya nak yang ada kualiti, suara tidak pecah dan tahan lama. InsyaAllah dia orang akan tunjukkan lah. Ini antara yang aku gunakan, Sonic Gear. Okay. Dia ada macam-macam jenama, tapi Sonic Gear ni antara yang boleh lah untuk kita gunakan. Seterusnya, gadget lain yang aku gunakan untuk buat rakaman ataupun ketika aku merakam video di luar adalah ni. Okay, jenis yang ini. Okay. Yang ini nampak macam benda bodoh je kan, tapi sebenarnya sangat membantu apabila kita buat rakaman secara bergerak. Okay, outdoor, bergerak untuk kita mungkin interview ataupun kita sepintas lalu. Ini kalau macam nak berlari ke apa semua boleh. Cara dia mudah je. Mungkin kebanyakan dah tahu benda ni tak mahal, di kedai lebih kurang 10 ke 15 ringgit. Pakai saja benda ni macam ni, korang boleh lenturkan. Okay, boleh lenturkan ikut keselesaan. Kemudian korang letak saja handphone, boleh menghala view ke depan dan juga view balik ke muka. Kalau view ke muka tu dongakkan sikit. Okay. Ini antara yang aku gunakan untuk membuat rakaman. Okay, dan sangat membantu dan memudahkan. So untuk YouTuber yang masih baru, korang tak perlu risau, tak perlu takut untuk menjadi seorang YouTuber, kerana sebenarnya kalau kita ni kreatif, kita tak perlu modal yang besar untuk mendapatkan gadget-gadget atau peralatan memadai. Permulaan kita menggunakan handphone ataupun kamera yang boleh merakam. Yang penting korang tahu bagaimana ingin menghasilkan konten dan juga view serta angle yang menarik untuk mendapatkan hasil video yang akan korang publish pada YouTube channel masing-masing. Okey, ada apa-apa lagi tak? Rasanya tak ada. Itu saja yang aku dapat kongsi pada korang. Tapi sebelum tu, kemahiran tambahan ataupun ilmu tambahan yang korang perlu ada untuk menjadi seorang YouTuber, perlulah ada ilmu editing. Okay, sedikit ilmu editing menggunakan software-software tertentu, dan aku yakin sekarang ni telefon pintar dah macam-macam
apps ataupun software yang boleh buat editing secara menggunakan handphone. Itu antara satu kredit yang memudahkan usaha korang. Sebab kalau sebelum telefon pintar ni berkembang maju, kebiasaan editing menggunakan software seperti Paint, Adobe Photoshop, Illustrator, dan aku yang antara ilmu yang aku agak mahir adalah Photoshop. Sebab dulu aku seorang fotografer dan inilah bukti dia. Kemudian aku dah bosan, berhenti, kamera pun dah janam. So aku stop tu, kemudian aku fokus pada benda-benda macam ni lah. Dan sebenarnya bagi mereka yang ada pengalaman ataupun pengetahuan mengenai ilmu Photoshop, sangat beruntung, kerana bukan saja kita boleh mengedit gambar ataupun grafik, tapi korang memerlukan kemahiran ni untuk dibawa ke dunia YouTube, yang mana untuk memastikan kita punya channel ataupun kita punya video ni mendapat rating view yang tinggi, menjadi kata orang tu menarik minat penonton di YouTuber, perlu ada satu thumbnail ataupun muka depan sebagai promotion. Yang thumbnail ni sebenarnya kalau kita tengok banyak dibincangkan di media sosial, terutamanya YouTubers yang berpengalaman. Mereka banyak membincangkan isu-isu bagaimana untuk melariskan atau mendapatkan rating view yang tinggi di YouTube dengan mempromosikan thumbnail yang sangat menarik. So thumbnail ni antara yang sangat membantu korang punya rating di YouTube. Dan aku menggunakan ilmu Photoshop tu dengan mengedit gambar, menggunakan kesan-kesan grafik khas daripada YouTube, dan ada juga yang boleh menggunakan efek daripada apps gadget telefon pintar, yang itu korang kena gunakan juga. Dan aku yakin satu hari nanti kita sama-sama akan berjaya dan korang akan belajar ilmu yang baru berkenaan dengan dunia YouTube, bagaimana kita mampu menghasilkan pendapatan. Tapi kita jangan mau fokus pada pendapatan, yang penting hati kita, apa yang kita nak buat, konten apa yang kita nak keluarkan, kita perlu tahu. Okay, kita perlu tahu, dan daripada situlah aku yakin korang mampu menghasilkan sebuah cerita yang menarik dan konten-konten yang sangat bermanfaat kepada korang punya viewer. Okay, ada orang kata YouTube ni tempat orang buang masa. Ya ke? Betul ke buang masa? Cuba korang fikir, kenal Yo Pare? Yo Pare salah seorang YouTube pelakon YouTube yang kelainan upaya tetapi telah diketengahkan oleh YouTuber, siapa ke nama dia tu? Syahmi ya. Dia telah melihat sudut yang berbeza, bagaimana bukan mengambil kesempatan, tapi beliau menggunakan pendekatan kepada netizen, kepada YouTubers, bagaimana mereka yang berkelainan upaya ni sebenarnya juga berjiwa seperti kita. Mereka juga nak merasai dunia seperti kita. Maka dia bawa watak-watak ni dengan cerita-ceritanya yang lucu, yang lawak. So sekarang korang boleh nampak hasilnya, bagaimana dua individu, termasuk yang membawanya tiga lah, termasuk si Syahmi tu, telah mampu menjadi viral, terkenal di Malaysia, dan juga menjadi tontonan kebanyakan YouTube di Malaysia dan juga di luar. Dan kalau tak silap aku, YouTuber ni juga telah meraih pendapatan berbelas ribu. Okay, banyak, bukan saja dia, banyak nama-nama lain seperti
Aisyah Habsyi, Khadijah Habsyi, Bella Han, Mr. Kokom, Zuki, dan ramai lagi YouTubers di luar. Aku tengok yang telah berjaya, yang membawa konten-konten yang agak simple tapi menarik dan mampu menghasilkan pendapatan. Dan juga ada seorang lagi, Isa Aisap. Isa Aisap. Okay. Isa Aisap ni antara pemuda yang aku tengok yang aktif menghasilkan konten-konten servis kebajikan dia. Okay, menggunakan idea dan cara dia. Alhamdulillah, itulah sebenarnya kita nak kalau boleh masyarakat di luar, terutamanya anak muda, di mana saja korang berada, rebut peluang ni, gunakan kesempatan ni. Dan sebenarnya kita tak perlu modal besar untuk menjadi seorang YouTubers. Dan untuk rujukan sebenarnya banyak boleh diperolehi di internet. Okey, buka saja YouTube, search, insya-Allah Dr. Google dah sediakan banyak. Okey, dan YouTubers otak-otak yang lain pun mereka dah berkongsi ilmu, berkongsi kaedah, berkongsi cara bagaimana untuk menjadi seorang YouTubers. Tak perlu kita modal terlalu besar permulaan. Cukup dengan menggunakan gadget-gadget terima minta yang ada sebagai asas permulaan, dan insya-Allah apabila korang dah berjaya kelak, bolehlah belilah tambah baik ataupun upgrade perkakas korang tu dengan alat rakaman yang lebih canggih. Okey. Dan kepada mereka yang berada di luar bandar, terutamanya anak-anak muda luar bandar, aku sarankan dengan waktu kita sekarang ni PKPB, okey, rebut peluang ni, sebab kita nak keluar sangat pun tak boleh, nak bekerja pun terhad. Okey, terhad pada mereka yang makan gaji tu, alhamdulillah lah mereka boleh teruskan. Tapi ada setengah mereka terkesan dengan wabak pandemik COVID-19 ni. Ada segelintir mereka terpaksa diberhentikan kerja, ada yang tak boleh bekerja sebab bekerja sendiri. Jadi sebenarnya inilah peluang yang kita perlu rebut. Kita perlu mula daripada sekarang. Jangan rasa kita dah terkebelakang. Kita rebut daripada sekarang, gunakan seperti yang ada, buat konten-konten video macam-macam. Okey, nak cerita pasal tanian, nak cerita pasal haiwan, nak cerita pasal kehidupan, nak cerita pasal korang punya life, apa saja. Okey, produk ke apa ke, buat. Yang penting buat, pedulikan apa orang nak cakap. Sebab sekiranya video yang korang hasilkan tu mendapat tontonan yang banyak, insya-Allah selepas melepasi syarat yang YouTube nak, iaitu syarat pertama perlu meraih 1000 subscribe untuk membolehkan korang buat live menggunakan telefon pintar. Dan syarat yang kedua adalah perlu mengumpul viewer sebanyak 4000 jam. Okey, 4000 jam ni kalau tengok memang mustahil, tapi insya-Allah aku pun dah cuba dalam 4-5 hari ni. Bila aku fokus, aku boleh capai hampir 1000 jam. Okey, hampir 1000 jam, alhamdulillah. Tapi yang penting hati kita kena kuat, kita kena fokus, kita tahu konten apa yang kita nak bawa. Dan jangan malu untuk promote korang punya channel ke media-media sosial yang lain seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, email, dan macam-macam lah. Pedulilah apa nak cakap, hantar saja, minta dorang view, minta dorang like. Okey. Dan aku ingat itu saja perkongsian aku pada kali ini. Dan semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada mereka yang mungkin memerlukan satu semangat motivasi ataupun ilmu tambahan untuk menjadi seorang YouTube. Okey, sebenarnya tak susah pun. Aku pun sebenarnya bukanlah seorang YouTuber yang berjaya, tapi aku saut cabaran, aku cuba sesuatu yang baru, berani mencuba sesuatu baru. Dan alhamdulillah, apabila kita fokus, kita yakin apa yang kita buat ni mampu memberi kita pengalaman baru, menambah pendapatan, insya-Allah. Berkat usaha dan juga doa kawan-kawan semua, doa ibu bapa, okey,
doa keluarga, alhamdulillah aku mulalah mampu dapat sedikit kejayaan macam ni, dan insyaAllah mudah-mudahan apabila aku lebih berjaya dengan macam orang lain, doakan semoga kejayaan ni aku boleh kongsikan untuk bantu pula orang lain, insyaAllah. Itulah sebenarnya impian yang aku idamkan. Kalau boleh kita hidup ni, kita berusaha, kemudian ilmu, pengalaman yang kita ada tu kita bagi pula manfaat kepada orang lain. Okey, ingat tu saja daripada aku kali ni. Terima kasih sekali lagi kerana sudi menonton video ini, dan jangan lupa subscribe, like, komen serta kongsi kepada yang lain. Okey, dan itu saja daripada aku. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.